Muka bayi tu bukan macam muka bayi biasa tau. Muka dia pucat. Pucat sangat. Macam orang tak ada darah. Mata dia dah jadi merah. Lepas tu bayi tu terus pandang tajam je kat muka si Azli ni. Lepas tu terus dia menjerit. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik. Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Alright. Malam ni aku nak cerita pasal apa? Malam ni aku nak cerita pasal satu santau ni. Aku rasa ramai juga yang tahu ataupun aku je yang tak tahu. Tapi ramai lah orang yang tahu kot. Santau Bitas. Perkataan Bitas ni mungkin popular lah kalau kat negeri Sabah kan. Tapi aku tak pastilah kita yang kat Semenanjung Malaysia ni tahu ke tidak pasal Santau Bitas ni. Aku terangkan sikit kat korang pasal Santau Bitas ni. Bagi yang tak tahulah apa tu Santau Bitas. Right? Santau Bitas ni kalau siapa yang terkena santau ni, dia akan rasakan kemaluannya tumbuh dekat atas dahi. Bunyinya macam kelakar kan? Tapi itulah hakikat yang berlaku. Orang yang terkena Santau Bitas ni dia akan meroyan, dia akan jadi separuh gila kalau tak diubatkan, ataupun boleh jadi gila terus. Yalah kan, mana tak jadi gila kan? Bila kau celik mata je kau nampak kemaluan kau kat dahi. So begitulah kisahnya orang yang terkena Santau Bitas ni. Bahaya sebenarnya. Alright. Kisah malam ni ada kaitan dengan Santau Bitas. Kisah ni dikongsikan oleh Ahmad. Kisah yang berlaku pada sahabat dia. Right. Untuk pengetahuan korang, nama semua watak dalam cerita ni bukan nama sebenar. Untuk jaga aib nama mangsa yang terlibat, so penulis ni minta aku rahsiakan nama dia. So cerita kali ni agak sensitif sikit. So seperti biasa, korang yang dengar cerita ni kena dengar mengikut budi bicara korang. Jangan terbawa-bawa dengan emosi. Ingat tu. Dan kalau boleh, elakkanlah cerita ni untuk didengar budak-budak. Sebab macam tak elok pula aku rasa budak-budak dengar cerita ni. Aku yang rasa macam tu lah. Aku rasa macam tak best pula aku nak bercerita kalau budak-budak yang dengar. So sebelum aku nak start cerita malam ni, korang kena bantu aku dulu. Bantu aku like, komen dan share channel aku ni. Subscribe lah channel Anas Rahmat ni. Right. Buat yang masih belum subscribe tu, aku malah nak cerita panjang-panjang. Tunggu apa lagi? Let's roll on Malam Mistik. Let's go. Kisah ni berlaku lebih kurang dalam era tahun 90-an. Yang masa tu Azli ni umurnya berusia 20-an. Azli ni pun bukan nama sebenar je. Watak dan cerita ni semua bukan nama sebenar. Penulis minta aku rahsiakan, aku bagi tahu lagi sekali. So Azli ni bekerja sebagai penjawat awam. Dan dia berkhidmat di utara tanah air pada asalnya. Azli ni kalau ikutkan perwatakan dia, orangnya boleh tahan handsome. Dia putih kulit dia. Lepas tu orangnya agak tinggi dan sasa. Menjadikan dia ni selalu je lah digila-gilakan oleh para-para awet yang melihat dia. Bila market tu tinggi, secara tak langsungnya Azli ni pun boleh tahan jugalah playboynya. Semasa dia berkhidmat ke utara tanah air tu, dia telah berkenalan dengan seorang gadis. Lia nama gadis tu. Tapi Azli ni memang betul-betul sukakan si Lia ni. So sejak dia bercinta dengan Lia ni, memang Azli ni tak ada awet lain yang dia pandang selain daripada Lia ni. Dan cakap Azli ni memang jatuh cinta gila-gila dengan si Lia ni. Nak dijadikan cerita, Azli ni mendapat arahan akan dipindah tugas ke Sabah selama mungkin setahun. So keluarga si Lia ni cadang untuk mentunangkan Lia ni dengan Azli sebelum Azli ni diarah tugas ke Sabah. Bagi keluarga si Azli pula, lagilah diorang suka sebab Lia ni pun jenis orang yang baik-baik. Baik dari segi perwatakan, baik daripada segi budi bahasa. Memang keluarga Azli ni suka sangat lah dengan budak Lia ni. Kalau si Azli pula, dia lagilah suka kan bila nak bertunang dengan Lia tu kan. Azli ni janji akan kahwin dengan Lia selepas selesai tugasan dia di Sabah. So dipendekkan cerita, 2 minggu sebelum Azli ni bertolak ke Sabah, diorang berdua pun ditunangkan. Dan 2 minggu kemudiannya Azli pun berangkatlah ke Sabah untuk tunaikan tanggungjawab dia demi tugasan dia.
Di Sabah, Azli ni ditempatkan kat satu kawasan atau satu daerah yang betul-betul terpencil, yang kedudukannya jauh daripada bandar. Jauh terperosok ke dalam hutan. Memang tak banyak pun pembangunan kat kawasan tu. Yang ada pun sebuah kampung jauh kat pinggir perempatan. Kalau dah kata terperosok ke dalam hutan tu kan, maksudnya akses untuk telekomunikasi pun memang susah lah dia nak dapat. So kalau Azli ni nak call tunangnya tu, dia kena tunggu cuti kerja hujung minggu. Lepas tu terpaksa ke pekan hanya semata-mata nak gunakan telefon. Masyarakat kampung dekat situ kata-kata penghuninya semua ramah-ramah. Dan masyarakatnya pula melayan Azli ni umpama macam Azli ni seorang orang penting tau kat kampung tu tau. Azli ni betul-betul dia rasa selesa dekat kampung tu. Walaupun rata-rata penduduk kampung kat situ majoritinya bukanlah orang beragama Islam. Setiap hari akan ada je masyarakat ataupun penduduk kampung yang kadang-kadang tu dia hantar sesuatu pada Azli. Ada yang hantar sayur, ada yang hantar buah, ada jugalah yang kadang-kadang tu hantar hasil berburu. Tapi malangnya, kalau yang hantar hasil berburu tu, Azli ni dia rasa was jugalah kan nak makan. Melainkan yang diorang hantar tu, kan hasil berburu yang diorang hantar tu masih lagi hidup, yang belum lagi disembelih. Kalau hantar yang dah siap proses tu, Azli ni dia hanya ambil je, lepas tu dia pass kat kawan-kawan dia yang bukan beragama Islam. Tu nak jadikan cerita. Dekat kampung ni ada seorang perempuan, umurnya dalam lingkungan 20-an. Mukanya memang jambu gila, memang cantik. Kulit dia putih, bibir dia nipis je, rambutnya panjang paras-paras bahu tu kan. Memang sekali tengok, kalau tak kuat iman, memang boleh cair juga dia buatnya. Nama budak perempuan ni Anom. Anom ni jenis budak perempuan yang ramah. Lepas tu sopan je jenis orangnya. Menjadikan kekadang tu bergegar jugalah jantung si Azli ni kan, kalau dia berborak dengan si Anom ni. Azli pula bila kata dah berjauhan dengan tunang dia, kadang-kadang tu Anom lah yang menjadi teman bicara pengubat rindu Azli ni pada tunang dia. Azli ni dia memang merahsiakan ke Anom yang dia sebenarnya dah pun bertunang. Diam tak diam dah dekat 6 bulan jugalah Azli ni bertugas dekat situ. Bila agaknya dah lama sangat berjauhan dengan tunangnya tu kan, perlahan hati si Azli ni dah mula terpaut pula dengan si Anom ni. Anom pun sebenarnya memang sukakan si Azli ni. Hampir setiap hari ada je aktiviti diorang ni bersama-sama. Yang orang tua si Anom pun dah mula suka dengan si Azli ni. Hingga kan satu tahap tu Anom ni dah sampai dia suka sangat ke Azli, dia berikan mahkotanya pada si Azli ni akibat terlalu sayangkan pada si Azli ni. Untuk pengetahuan korang, Anom ni bukannya beragama Islam. Entah apa agaknya agamanya tu, yang tu aku tak berapa pasti sebab penulisnya tak mention pula dalam cerita ni. Right, back to the story. Azli ni sebenarnya bukanlah dia melupakan tunang dia pun. Memang hati dia sebenarnya hanya pada tunangnya si Lia ni. Cuma bagi dia hanya nak melepaskan rasa rindu dia pada tunangnya tu bila dia bersama dengan si Anom. Tapi kadang-kadang tu dari sudut lubuk hati si Azli ni, dia pun tak tahu sama ada dia betul sukakan si Anom ni ataupun sekadar hanya nak suka-suka bersama dengan si Anom ni. Yang tu dia betul tak tahu. Tapi bagi Anom pula, dia memang dah tergila-gilakan sangat dengan si Azli ni. Lagi pula Azli ni first love dia. Memanglah si Anom ni sanggup buat apa atau bagi apa je dekat si Azli ni. Dalam diam, keluarganya Anom ni dah merancang untuk kahwinkan Anom ni dengan si Azli. Sebab keluarganya pun perasan Anom dengan Azli ni dah macam belangkas dah. Ke mana Azli ni pergi, kat situlah adanya Anom. Kalau kat mana Anom ni pergi, kat situlah adanya si Azli ni. Anom pula memang setuju je kalau mak dia nak kahwinkan dengan si Azli ni. Dia sanggup peluk agama Islam untuk jadi isteri si Azli ni yang sah. Keluarga dia pun tak bantah pun kalau dia nak masuk Islam. Keluarga dia restukan aja. Tapi dalam masa yang sama, Azli ni dia ada juga memohon untuk posting semula ke Semenanjung tau. Sebab dia tahu dah cukup setahun kan. So dia boleh mohon untuk berkhidmat kembali kat Semenanjung. Tu yang dia mohon. So diam tak diam, setahun dah masa berlalu. Akhirnya Anom buka mulut untuk minta Azli ni memperisterikan dia. Masa ni Azli dah mula rasa serba salah. Sebab dia pun baru dapat kelulusan untuk balik semula ke tanah air. Dia rasa berat betul dia nak bagi tahu Anom ni yang dia nak balik ke tanah air, balik ke Semenanjung ni. Dia minta Anom ni bagi dia sedikit masa untuk maklumkan pada ahli keluarga dia dulu. Sebenarnya si Azli ni dia langsung tak bersedia pun nak memperisterikan si Anom ni.
Lagipun dia dah ada tunang. Mana mungkin dia nak bagi tahu keluarga dia untuk putuskan pertunangan dia dengan Lia tu demi memperisterikan si Anom ni, yang keluarga dia langsung tak kenal latar belakang siapa si Anom ni. Betul tak? Dipendekkan cerita, rupa-rupanya Anom dah mengandung. Bila Azli dapat tahu yang Anom ni dah mengandung, lagilah buatkan Azli ni jadi makin pening. Dan dalam masa yang sama juga, permohonan Azli nak posting ke Semenanjung tu dah pun diluluskan. Dia akan ditukarkan dalam masa sebulan je. Sebulan je lagi. Yang Anom dengan keluarganya pula asyik terus mendesak si Azli ni untuk kahwinkan diorang berdua ni, supaya cepat-cepat Azli dengan Anom ni dikahwinkan. Akhirnya Azli ni bagi tahu yang dia setuju untuk memperisterikan Anom ni. Tapi dia kena balik dulu ke Semenanjung untuk berbincang dengan keluarga dia dulu. Tapi yang Anim tak tahu sebenarnya, Azli dah tukar terus ke Semenanjung. Bukan dia saja balik cuti nak jumpa keluarga dia pun. Sebenarnya memang dia nak balik terus ke Semenanjung untuk tinggalkan Anom. Bila Anom ni diberitahu Azli yang dia setuju untuk kahwin dengan dia, itu adalah hari yang paling bahagia buat si Anom ni. Dia memang suka gila kat Azli ni. Bagi dia, hidup mati dia hanya akan bersama dengan Azli ni. Dia tak kisah pun mengandungkan anak luar nikah bersama Azli ni, asalkan Azli ni bertanggungjawab atas kandungan tu. Yang Azli ni pula bermacam-macam lah dia berjanji dengan Anom, termasuklah nak hidup semati dengan si Anom ni. Akhirnya Azli ni pun pulang ke Semenanjung. Sebelum pulang tu, sebelum dia balik tu, sempat dia jumpa si Anom ni untuk ucapkan bye-bye kat Anom ni. Dia pesan, paling lama pun sebulan je yang dia akan berada kat Semenanjung. Selepas tu dia akan pulang ke Sabah balik untuk jumpa dengan si Anom ni. Walaupun Anom ni dia rasa sedih untuk ditinggalkan si Azli ni, tapi dia terpaksa juga merelakan demi masa depan dia untuk hidup bersama dengan si Azli ni. Dia memang betul-betul berharap untuk hidup bersama dengan si Azli ni. Apatah lagi dia pun tengah mengandung masa tu kan, mengandungkan anak si Azli pula tu. So dekat Semenanjung, keluarga Azli dengan keluarga Lia ni dah mula sibuk untuk persiapan perkahwinan Azli dengan si Lia ni. Azli pula bila sampai ke Semenanjung, tak ada sepatah pun atau sekelumit pun cerita berkaitan kisah Anom ni dekat keluarga dia. Tak ada. Dia diam je. So bila berada depan tunang dia, si Lia tu, si Azli ni dia terlupa terus wajah Anom yang mengharapkan atau menantikan kepulangan si Azli ni. Hari berganti hari, waktu berganti waktu. Diam tak diam dah lebih 6 bulan dah Azli ni balik ke Semenanjung. Dan beberapa hari lagi, dia akan diijab kabulkan bersama dengan Lia. Tak ada tanda-tanda langsung untuk Azli ni balik ke Sabah untuk tunaikan janji dia untuk hidup bersama dengan Anom. Tak ada. Dia dah bahagia dah mengecapi hidup dia bersama dengan si Lia ni. Entah apa agaknya nasib si Anom. Dah bersalin ke belum? Entah macam mana dia nak teruskan hidup mengharapkan seorang lelaki yang dia kandungkan anaknya tu untuk balik, tapi tak balik-balik. Tu nak dijadikan cerita. Setelah 2 bulan perkahwinan Lia dengan Azli ni dia mula ada sesuatu yang tak kena pada dia. Dia kerap mimpi benda yang bukan-bukan. Dia jadi susah nak tidur. Lepas tu dia dah mula hilang selera makan. Makin lama makin teruk kesihatan si Azli ni. Klinik, hospital semua dia dah pergi dah, tapi doktor langsung tak dapat kesan apa yang dia sakit. Cuma adalah beberapa orang doktor ni bagi tahu ke Azli yang mungkin Azli ni penat sangat agaknya dengan kerja-kerja dia. Tapi nak kata Azli ni penat dengan kerja dia, tak juga kan. Sebab dia memang banyak cuti semenjak dia jatuh sakit ni. So datang mananya penat kan. So satu malam tu, si Azli ni dia bermimpi. Dia didatangi seorang perempuan. Perempuan tu datang membawa satu bungkusan. Bungkusan yang dia peluk kat dada dia. Dia peluk. Perempuan tu makin lama makin dekat dengan si Azli ni. Akhirnya bila dia makin hampir sampai dengan depan mata Azli ni, barulah si Azli ni perasan yang perempuan tu adalah Anom. Cantik gila wajah Anom masa tu. Datang dengan baju kurung kebaya warna putih. Sepanjang perkenalan Azli dengan Anom, tak pernah rasanya si Azli ni nampak Anom pakai baju kurung kebaya warna putih. Baju kurung kebaya pun belum tentu si Anom ni ada. So bila Anom betul-betul berada depan mata dia dalam mimpi tu, terus Anom cakap dengan si Azli ni, "Bang, ini anak kita bang." Sambil dia tunjukkan muka bayi tu betul-betul dekat si Azli ni. Tapi bila Azli tengok je muka bayi tu,
Muka bayi tu bukan macam muka bayi biasa tau. Muka dia pucat. Pucat sangat. Macam orang tak ada darah. Mata dia dah jadi merah. Lepas tu bayi tu terus pandang tajam je kat muka si Azli ni. Lepas tu terus dia menjerit. Spontan terus si Azli ni, bila budak tu menjerit, spontan terus dia pun terus terbangun daripada tidur dia. So, esok paginya, masa Azli ni bangun daripada tidur dia, masa dia pergi ke tandang untuk mandi, tiba-tiba dia menjerit daripada dalam bilik air. Dia jerit, dia kata yang kemaluan dia dah hilang. Lia pula yang masa tengah sibuk siapkan sarapan, jadi terkejut lah kan bila terdengar suami dia menjerit kat dalam bilik air. Lepas tu suami dia ni terjerit-jerit, katakan dia punya kemaluan tu dah hilang. Meraung-raung lah si Azli ni menjerit-jerit, seolah-olah macam orang yang tengah panik. So cepat-cepatlah Lia ni masuk ke dalam toilet tu untuk tengok keadaan suami dia. Bila Lia ni tengok suami dia tu, tapi dia tak nampak apa-apa yang pelik pun. Normal je, semua benda tu terletak di kedudukan yang sama je. Cuma si Azli ni je yang masa tu merengek-engek katakan kemaluan dia hilang. Hari tu Azli ni dia tak pergi kerja. Dia sebenarnya kusut. Dia kusut bila memikirkan ke mana perginya kemaluan dia tu. Dalam hati kecilnya pun dah mula terdetik tau. Mesti apa yang berlaku ni ada kaitan dengan Anum. Dia dah mula risau dah, sebab dia tahu banyak dosa yang telah dia buat pada Anum. Memang Anum ada sebab munasabah kalau nak santaukan si Azli ni. Tapi dia terlalu malu untuk terus terang dengan isteri, dengan keluarga dia pasal apa yang berlaku antara dia dengan Anum. Terus Azli ni capai telefon, terus Azli ni call kawan baik dia. Sebenarnya dia nak minta member dia ni tolong dia, tolong carikan orang-orang yang pandai untuk bantu ubatkan dia. Sebab dia memang pasti sangat yang dia ni disantau. Tak mungkin dengan tiba-tiba kemaluan dia boleh hilang macam tu je kan. Masa dia call kawan dia tu, Ahmad nama kawan dia. Bila Azli ni dia cakap dengan Ahmad yang kemaluan dia hilang, Ahmad ni dia gelakkan aja lah si Azli ni. Dia fikir Azli ni buat lawak. Bunyinya macam kelakar kan bila member kau cakap yang kemaluan dia hilang. Macam tak logik kan. Cakap pasal kemaluan boleh hilang, memanglah tak logik. Memanglah member dia tu gelak. Yang si Azli ni pula jadi ni angin lah kan bila member dia nasib gelak je kan. Dia punyalah serius pergi call member dia cerita, tapi member dia gelak. Dah lah zaman tu kalau guna handphone dia punya bil memang rabak gila. Tapi Ahmad ni dia bergurau je sebenarnya. So Ahmad ni pun janji yang dia akan datang jumpa Azli esoknya dekat rumah si Azli ni. Esoknya bila waktu pagi, Azli ni pun bangun daripada tidur. Kali ni dia betul-betul terkejut bila dia nampak, bila dia buka je mata, dia nampak kemaluan dia yang hilang tu rupa-rupanya dah tumbuh kat dahi dia ni. Dah tumbuh dah, kecil je kemaluan tu, tapi betul-betul kat tengah dahi dia. Masa ni Azli ni lagilah tambah panik. Kalau semalam kemaluannya tu hilang, boleh lagi lah dia nak cover line kan. Tapi kali ni dia tumbuh kat dahi pula. Lagi yang buatkan dia rasa pelik bila dia tengok katilnya habis dah basah lencun dah. Bila dia pegang kat kawasan yang basah tu, dia terhidu bau hancing. Memang sah dia terkencing atas tilam. Dia betul-betul tak sedar yang dia dah terkencing atas tilam. Dari mana kencingnya keluar pun dia tak tahu. Dia pun tak pasti. Agak si Azli ni dah 1 hari dia tahan kencing kan. Sebab dia tak tahu sebenarnya nak keluarkan air kencingnya kat mana. Sebab dia kata kemaluannya hilang kan. Tu yang dia tahan kencing dia tu kan. Tu yang bila dia tidur je, sedar tak sedar, basah je atas katil. Nasib baik jugalah bini dia tak ada dekat rumah masa tu. Sebab awal-awal lagi dah pergi kerja dah. Kalau tak malu juga dia buatnya tu. So cepat-cepatlah si Azli ni dia angkat tilam tu, terus dia pergi bersihkan. Bila si Azli ni memikirkan yang kemaluannya dah tumbuh dekat dahi tu, lagilah buatkan si Azli ni dia rasa panik. Dia langsung tak berani nak keluar rumah. Malu dia rasa. Dia asyik memikirkan macam mana caranya dia nak bagi tahu kat bini dia apa yang berlaku. Masalahnya tumbuh kat dahi ni, memang dah tak boleh nak cover-cover lagi dah. Lebih kurang tengah hari macam tu, Ahmad pun sampai ke rumah Azli. Azli ni bermati-matian lah kata pada Ahmad yang kemaluannya tu dah tumbuh dekat dahi ni. Yang Ahmad pula bermati-matian cakap, mana ada kemaluan tu dekat atas dahi. Nampak normal je, ada je ke tempat biasanya. Si Azli tetap juga cakap kemaluannya tu tumbuh kat dahi. Lalas Ahmad ni suruh je si Azli ni pergi bersiap. Dia nak bawa Azli ni pergi berjumpa dengan satu pakcik ni yang mungkin boleh bantu si Azli ni.
Bila Azli ni dia nak keluar rumah je, dia siap ambil tuala, tutup kepala dia ni semua. Sebab dia malu sangat. Sebab dia fikir kan kemaluan tu betul-betul ada kat dahi dia. Perjalanan nak ke rumah pakcik tu akan mengambil masa lebih kurang 40 minit. Dan masa tu lah Ahmad ni tanya dengan Azli apa yang berlaku sebenarnya. Mula-mula tu si Azli ni dia tak nak bercerita pun apa yang berlaku. Tapi bila Ahmad ni cakap kalau Azli tak nak bagi tahu kat dia apa yang berlaku, dia tak nak bantu si Azli ni. Terus si Azli pun bercerita kisah dia dengan Anom dan apa yang berlaku antara diorang berdua sepanjang dia dekat Sabah. Termasuklah kisah Anom mengandung. Astaghfirullahalazim. Istighfar panjang si Ahmad ni bila dengar pengakuan si Azli ni. Dia betul-betul terkejut. Dia betul-betul tak sangka kawan baik dia yang dia rasa cukup didikan agamanya akan bersifat macam tu. Dia betul-betul tak sangka. Kejam bila meninggalkan seorang perempuan yang sangat mengandung dan yang mengharapkan dia pulang, tapi dia abaikan macam tu je. Betul-betul kejam perbuatan tu. Sampai kat rumah pakcik yang nak mengubatkan dia tu, scan, ubat punya ubatkan. Akhirnya pakcik tu cakap dia tak mampu pun nak mengubatkan si Azli ni. Pakcik tu bagi tahu yang Azli ni dah terkena santau bitas. Satu-satunya cara untuk ubat santau bitas ni, Azli ni kena pergi minta maaf dekat orang yang Azli ni buat salah. Terpulanglah pada orang tu sama ada dia nak tarik balik santau tu ke ataupun tidak. Tapi Azli ni kena pergi minta maaf, kena pujuk orang tu sendiri. Itu je satu-satunya cara untuk Azli ni sembuh dari santau bitas ni. So masa waktu balik tu, Ahmad ni pujuk si Azli ni untuk kembali ke Sabah. Pergilah berjumpa dengan si Anom tu. Tapi si Azli ni bermati-matian tak nak dia balik ke Sabah balik. Dia bermati-matian jugalah minta si Ahmad ni carikan bomoh ke ataupun sesiapa je yang boleh ubatkan dia. Tak kisahlah ustaz ke, pawang ke, doktor ke, bomoh ke, mesti ada orang yang mampu ubatkan dia. Tak mungkin dia akan pulang ke Sabah untuk dia berdepan dengan keluarga si Anom. Tak mungkin. Itu kata Azli pada si Ahmad masa tu. Ahmad ni sebenarnya dia tak pasti kenapa si Azli ni tak nak berdepan dengan Anom, dengan keluarga si Anom. Dia tak pasti sama ada Azli ni takut ke ataupun malu. Sebab berkali-kali dah Ahmad ni tanya kenapa dan apa sebabnya, tapi tak pernah sekali pun Azli ni bagi tahu. So mulai daripada hari tu, kesihatan Azli ni makin lama jadi makin teruk. Dia jadi macam orang yang tak betul lah. Rumah tangga dia pula jadi makin hancur. Dia ceraikan isteri dia si Lia ni. Walaupun si Lia ni berkali-kali lah juga bagi tahu dekat si Azli ni yang dia maafkan perbuatan Azli ni. Tapi Azli tetap juga nak ceraikan si Lia ni. Azli ni sebenarnya dia dah malu dengan diri dia sendiri. Dia tak habis-habis mengadu, menjerit, mengatakan kemaluan dia ni tumbuh kat atas dahi. Asyik itu je ulang-ulang ayat dia. Dan makin lama kemaluan tu makin membesar kata si Azli ni. Tapi yang sebenarnya hanya dia seorang je yang nampak kemaluannya tu berada kat atas dahi tu. Tapi orang lain tak nampak pun. Orang lain nampak normal je. Bila dia nak pergi kencing pula, dia akan ke tandas. Lepas tu dia akan letakkan kepala dia kat dalam mangkuk tandas untuk dia kencing tu. Dia letakkan macam tu. Tapi dalam seluarnya basah. Sebab saluran sebenar tu sebenarnya kat dalam seluar lagi. Yang Ahmad pula dah berkali-kali dah carikan tempat untuk Azli ni pergi berubat. Dah berbagai-bagai tempat jugalah yang diorang ni pergi. Tapi Azli ni tetap tak baik-baik juga. Rata-rata semua pengobat tu cakap perkara yang sama je. Diorang suruh Azli ni pergi berjumpa dengan keluarga si Anom ni untuk minta maaf dengan apa yang dia dah buat. Sebab itu je jalan ceritanya, itu je jalan penawarnya. Berkali-kali jugalah Ahmad ni sebenarnya dah pujuk dah si Azli ni untuk pergi ke Sabah untuk jumpa dengan keluarga si Anom ni. Tapi Azli ni tetap juga berkeras, dia tak nak juga pergi. Last Ahmad ambil keputusan biar dia je pergi seorang-seorang untuk bertemu dengan keluarga si Anom ni. Kalau Azli tak nak pergi, biar dia pergi seorang je. Sebab dia dah kesian sangat dah tengok keadaan kawan baik dia ni. Azli pun tak membantah masa tu bila Ahmad ni kata dia nak pergi sangat, nak pergi jumpa keluarga si Anom ni. Dia pun bagilah alamat rumah Anom pada si Ahmad ni. Tak lama lepas tu Ahmad pun bertolak ke Sabah nak pergi mencari keluarga si Anom ni. Akhirnya Ahmad ni dapat juga jumpa keluarga si Anom. Masa tu dia bagi tahulah kat keluarga si Anom ni yang nama dia Ahmad. Dia kawan kepada si Azli. Tapi bila ayahnya si Anom ni tahu Ahmad ni datang disebabkan si Azli ni, terus dia halau Ahmad ni balik. Ahmad ni merayu-rayu lah ke ayah si Anom ni
untuk dengar penjelasan dia dulu. Tapi ayahnya Anom ni tetap berkeras hati. Dia kata dia malas nak dengar apa-apa. Dia suruh je si Ahmad ni balik. Balik. So hari tu Ahmad pun balik dengan kekecewaan. Tapi Ahmad ni dia tak putus asa. Esoknya dia datang lagi. Tapi tetap juga Ahmad ni dihalau oleh ayah si Anom ni. Tapi dia tetap juga tak putus asa. Yelah kan, dia datang daripada jauh. Rugilah kan kalau misi dia tu gagal kan. So berkali-kali jugalah dia pergi berjumpa dengan keluarga si Anom ni, walaupun asyik kena halau je. Dan akhirnya bapa si Anom ni bagi ruang dan peluang untuk Ahmad ni menjelaskan apa yang dia nak cakap. Ahmad pun ceritalah apa yang berlaku pada kawan baiknya si Hazli ni. Kemudian ayah si Anom ni pun bagi tahu. Dengan gaya lagaknya ayah si Anom ni, dia pun cakap memang dia yang santau si Hazli dan dia takkan maafkan si Hazli ni. Ayah Anom ni pun terus buka cerita. Bila hari pertama Hazli tinggalkan Anom, hati si Anom ni selalu je berbunga-bunga. Tak sabar nak tunggu kepulangan si Hazli ni. Dia asyik menghitung hari je bila si Hazli ni akan pulang dengan berita baik. Dia memang berharap untuk kahwin dengan si Hazli ni. Lepas bulan pertama Hazli pergi tanpa kabar berita, Anom dah mula rasa susah hati. Masuk ke bulan kedua Hazli ni tak balik, Anom dah pun mula kecewa. Tapi dia masih lagi mampu tersenyum dan sedapkan hati dia sendiri. Dia anggap mungkin si Hazli ni masih ada urusan lagi yang belum selesai kat Semenanjung. So setiap hari si Anom ni dia akan duduk kat depan pintu. Lepas tu dia menunggulah kepulangan si Hazli ni. Dan bila waktu pun makin berlalu dan Hazli ni tak muncul-muncul tiba, Anom pun dah mula hilang semangat. Dia tahu dia tak ada harapan langsung untuk tunggu Hazli ni akan balik. Dia jadi lost hope. Hilang arah. Hilang segalanya dalam hidup dia. Asyik-asyik menangis, asyik-asyik merintih je. Dia kadang-kadang tu dia lupa yang dia masa tu tengah sarat dah mengandung. Pernah sekali tu Anom ni cuba nak bunuh diri. Dia terjun ke dalam sungai bersama dengan anak dalam kandungannya tu, yang dalam perutnya. Nasib baiklah ada orang kampung yang nampak. Dapatlah orang kampung selamatkan dia. Dan tak lama lepas tu Anom pun lahirkanlah seorang bayi lelaki. Malangnya bayi tu hanya mampu bertahan selama 2 jam je. Kemudian bayi tu meninggal. Menjadikan si Anom ni lagilah bertambah kemurungan. Dia jadi tak nak makan, dia tak nak minum. Dia hanya termenung je setiap waktu. Dan lepas tu dia langsung tak bercakap. Dan sebulan selepas tu, sekali lagi si Anom ni terjun ke dalam sungai. Tapi kali ni tak ada siapa yang mampu selamatkan dia. Sebab masa kejadian tu, Anom ni senyap-senyap je keluar daripada rumah pada waktu malam. Dan di dalam kegelapan malam, dia ambil keputusan untuk membunuh dirinya kat dalam sungai itu. Selepas beberapa hari si Anom ni hilang, akhirnya orang kampung jumpa mayat Anom ni terapung dekat atas sungai. Dan disebabkan itulah keluarga si Anom ni marah sangat dengan Hazli dan takkan maafkan si Hazli ni. Dah lah Anom tu satu-satunya anak yang dorang ni ada. Mana tak kecewa ibu dengan ayah dia kan? Ayah Anom ni cakap dia memang takkan maafkan pun apa yang Hazli ni buat pada keluarga dia. Lepas ayah Anom ni terangkan apa yang berlaku pada keluarga dia, so dia pun suruh si Ahmad ni balik je ke Semenanjung dan sampaikan pesan pada si Hazli ni. Dia pesan, kalau nak dimaafkan, dia suruh Hazli ni datang sendiri jumpa dia dekat sini. Tak perlu hantar wakil. So hari tu Ahmad ni balik dengan banyak persoalan yang dah pun terjawab. Baru dia faham kenapa ayah Anom ni marah sangat dengan Hazli sampai sanggup dia santaukan Hazli macam tu sekali. Yelah kan, satu-satunya anak dia kan pergi akibat kekecewaan yang dilakukan oleh kawan baik dia si Hazli ni. No wonder lah ayahnya nak balas dendam. Sampai je Ahmad ni kat Semenanjung, Ahmad ni tak ambil masa yang lama, terus dia pergi berjumpa dengan si Hazli ni. Diceritakanlah kat Hazli ni satu persatu apa yang ayah Anom ni sampaikan pada dia. Termasuklah pesan ayah Anom ni pada si Hazli. Hazli ni yang baru tahu yang Anom ni dah pun meninggal, dia pun rasa terkejut. Terus perasaan bersalah tu datang membebani dia tau. Tapi dia tetap kekal dengan pendirian dia untuk tak nak berjumpa dengan keluarga si Anom ni untuk minta maaf.
Dia tak nak. Ahmad ni betul-betul tak faham kenapa dan apa sebabnya yang Azli ni keras sangat hati dia untuk berjumpa dengan keluarga si Anum ni untuk minta maaf. Susah sangat kena minta maaf. Adakah dia malu ataupun dia takut sebenarnya dengan keluarga si Anum ni? Yang tu Ahmad betul-betul tak pasti. Padahal si Ahmad ni dia dah cakap kalau Azli ni dia nak pergi ke rumah keluarga si Anum, dia sudi nak temankan si Azli ni. Tapi tetap juga Azli ni tak nak pergi. So kalau Azli sendiri dia tak nak pergi minta maaf dan betulkan keadaan, maksudnya tak ada apa-apa lagi lah yang Ahmad ni boleh buat. Betul tak? Azli sendiri tak nak minta maaf, apa yang Ahmad ni boleh bantu? Akhirnya makin lama kesihatan si Azli ni jadi makin teruk, terutama kesihatan mental dia. Setiap malam dia akan terbangun, lepas tu mengacau-acau, menjerit-jerit nama si Anum ni, terjerit-jerit si Azli ni. Bila waktu pagi pula dia jadi fobia bila nak tengok cermin, sebab katanya ternampakkan kemaluan tu dekat dahi dia ni. So dia jadi malu nak keluar rumah, jadi malu nak berdepan dengan orang, dia jadi malu dengan semua perbuatan dia. Bertahun-tahun jugalah dia hadap perkara tu, dan akhirnya si Azli ni disahkan menghidap sakit mental. Dia betul-betul berubah menjadi lelaki yang tak siuman, bercakap sorang-sorang, kadang-kadang menangis, kadang-kadang ketawa, dan tak habis-habis menjerit mengatakan ada kemaluan dekat dahi dia. Speechless aku bila dengar kisah ni. Aku sebenarnya taklah berapa tahu sangat pasal ilmu santai macam ni tau. Lepas aku dapat cerita ni, aku pun buka lah dekat internet tu, aku pun search lah pasal Bitas. Rupa-rupanya memang wujud santau macam ni dekat setengah-setengah kawasan dekat negeri Sabah dengan Sarawak. Cuma aku tak tahulah kalau masih wujud lagi santau macam ni pada zaman dah serba moden ni. Apapun aku harap kan kita ni semua ni dapatlah mengambil sedikit pengajaran daripada cerita ni. Aku tak naklah salahkan sesiapa dalam cerita ni kan, tapi bagi aku tindakan si Azli tu memang salah lah, memang keji lah. Tapi tindakan ayah dia untuk balas dendam pada si Azli ni pun tetap salah juga. Tapi apa boleh cakap kan, orang kalau dah marah kan, mana boleh nak diduga kan perkara yang di luar kawalan ni kan, betul tak? Apapun kita ni sama-sama kena beringat, aku tak nak kita ni kesal di kemudian hari. Alright, so sampai sini je Malam Mistik kali ni. Aku harap korang enjoy dengan cerita malam ni. Komen-komen lah sikit kat bawah tu, say hi ke, say yo ke, hello ke kan, assalamualaikum ke, hadir ke kan. Tekanlah button like tu, and tolong share sekali cerita aku ni. Jangan lupa subscribe buat korang yang masih belum subscribe channel Anas Rahmat ni. So guys, hingga kita jumpa lagi di next Malam Mistik. Korang jaga diri korang baik-baik, jangan berurusan dengan setan. Kalau nak hidup korang bahagia, ingat pesan aku tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.